Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Malaysia? Apa khabar orang Melaka? Mesti terkejut. Ini merupakan satu podcast yang baru yang kita bawakan khas daripada studio Kota Melaka, iaitu kita buat satu program yang kita namakan Kuat Godak. Pasti orang-orang kat luar sana tertanya-tanya, kenapa Kuat Godak? Kuat ni maksudnya siapa-siapa yang nak datang kat sini mestilah kuat dari segi intelektual dia, kuat semangat dia, dan kuat dia punya mentaliti. Godak ni, kalau orang Melaka cakap, godak lah. Ibarat dalam air ni yang tenang ni, kita godak. Itu sebab kita letakkan mark ni dekat sini supaya sebagai initial kita untuk bertenang bila dah kena godak. So kita harap tetamu-tetamu yang kita jemput ataupun isu-isu semasa yang kita bagi tahu, kita akan utarakan dengan secara berilmiah dan matang. Sebelum tu, saya terlupa dah dekat panjang ni. Saya pun nak perkenalan. Saya ialah Muhammad Ashraf bin Zainal, dan saya di samping saya juga seorang gadis rupawan untuk kali ini. So, saya kena boleh kenalkan. Nama saya Eliana, lebih dikenali sebagai L. Alright, so hari ni kita nak godak macam-macam benda yang kita nak godak. So kita godak sampai berkecap. Diorang kata Melaka Center ni seperti Dakar. Dakar tu. Gila Dakar dekat Melaka ni. Orang-orang Melayu baik terbikan orang Dakar. Kalau Dakar buat pandang dia menjadi mancung buat Dakar. Diorang kata saya jaya siap. So sekarang ni abang kupas sikit, bagi komen sikit. Kenapa? Okey, isu Dakar tu bukan timbul macam tak salah lah. Ada satu tiktokers ni yang dia tu popular sebab dia tak salah aku lah. Dia buat konten yang pasal surau, kotor surau, surau ada problem. Then Di Bandar Hilir tu. kemudian dia jalan pergi dekat bukan dekat dalam Melaka Central. Dia kompleks ni dekat bangunan sebelah Melaka Central tu, dekat sungai tu. So Di Maidin. Benda lama. banyak lama. Banyak lama. Satu tu kan ada tak puncak lama apa semua tu kan. Jadi dekat situ dekat Al-Ikhlas Al-Ikhlas pula. Alisan. Al-Ihsan. Al-Ihsan. Gadget kan. Main game je. Jadi dia tengok kat situ banyak. Memang betul pun. Memang banyak pun. Dan kita pun sebenarnya kita pun ramai tak perasan dia orang ramai kat situ. Sebab apa kerat je bila kita lalu kat situ kan. Bagus juga dia viral kan. In the end aku rasa semua orang pun tahu kita punya pihak kuasa dah buat kerja, dah ambil tindakan pun yang sewajarnya. Isu dia bukan isu dia bagaimana penguatkuasaan tu nak dilaksanakan. Kalau penguatkuasaan, dan jangan salahkan penguatkuasa sentiasa, sebab penguatkuasa ni kadang-kadang dia tak sentiasa dia punya tim penyiasatan akan sentiasa dapat maklumat keseluruhan. Kadang-kadang dia perlukan bantuan orang ramai. Jadi bila dapat tahu, dia ambillah tindakan, selesailah isu tu. Itu je sebenarnya. Dah banyak reda pun isu ni. Bila dapat tahu dan kita punya penguatkuasa dah ambil tindakan, tak ada pun isu yang besar berlaku. Tak ada pun orang kata melampau dia orang ni berkumpul kat situ. Memang ramailah sikit. Dia orang ni balik kerja, nanti dia orang pergi kedai kawan dia yang berniaga kat situ. Nampaklah ramai waktu tu. Dan kena faham, dia jadi ramai tu sebab majoriti daripada dia orang ni yang guna public transport dekat Melaka Central. Saya pun nak menyentuh isu ni, bang. Saya bukanlah nak katakan bersetuju orang-orang Dakar ni, yang kita gelarkan Dakar ni di situ. Tapi bang, kalau kita tengok dari segi mengelolakan satu syarikat transport, kita melihat di Malaysia ni sebenarnya kebanyakan company transport adalah mengalami kerugian. Disebabkan pertama, tak ada orang nak naik, orang Malaysia tu. Sebab di Thailand, walaupun transport dia macam kita lebih kurang, tapi diorang pun struggle sebab tak ada wang yang cukup untuk tampung dia punya operasi kos tu. Dan kebanyakan di Malaysia adalah bersubsidi, yang terpaksa government intervention untuk memastikan company itu selamat. So kat situ pun mengalami satu kegagalan, dan kebanyakannya yang memajukan sektor-sektor pengangkutan awam ni adalah orang-orang Dakar dan orang-orang luar negara ni, sebab betul. mereka tidak berkenderaan. Betul. Memang apa Rashad cakap tadi betul. Kebanyakan operator bas ataupun pengangkutan awam, terutamanya domestik memang dapat
suntikan daripada kerajaan pusat melalui APAD. Dan memang kerajaan pusat terpaksa siapkan allocation ni. Kalau kata kita ni cakap orang kampung, siapkan duit boleh longkang je. Kacik Sebab lah ni. jelah. Dan memang dia sekarang ni macam dekat macam jaga kita dengan Panorama. Panorama memang ada subsidi yang kita terima daripada kerajaan pusat untuk bantu kita beroperasi. Okay. Untuk memastikan kita punya servis tu ada. Tapi syarat masalahnya pula, kita kena ikut apa yang dia tetapkan. Contoh? Contohnya, berapa laluan yang kita boleh pergi lalu. Laluan tu ditetapkan oleh pihak APAD juga. Okay. Dan kekerapan tu pun ditetapkan oleh pihak APAD juga. Ni banyak orang tak tahu. Adakah Melaka, sebab saya ni agak menyampah lah naik bas ni. Sebab contoh saya di tempat saya nak naik bas, dah sejam pun tak bas tu tak sampai. Sekarang, Jangan itu sekarang. Ha. Itu sekarang, insyaAllah. Macam mana orang nak naik bas? Macam mana company dapat untung Sebab- kalau kekerapan sejam? Itu maksudnya subsidi itu tidak berguna. Bukan, jangan salah faham. Ha. Pihak kementerian melalui APAD, dia orang bukan tentukan frekuensi bas tu begitu saja. Okay. Ada kajian yang dibuat. Okey. Dia orang buat kajian tentang laluan tu. Berapa banyak permintaan dekat laluan tu, perlu tak perlu, dan melalui kajian tu dia tetapkan frekuensi tu. Bukannya dia saja-saja je letakkan frekuensi tu macam tu. Itu sebab kalau kita tengok laluan Melaka Central ke Ujung Pasir melalui kawasan Bandar Hilir, dia macam lebih kerap sebab ramai pengguna. Kawasan yang mungkin jauh sikit, dia akan kelihatan macam satu hari mungkin 4 kali je trip dia. Dan ini dibuat berdasarkan kajian yang dibuat oleh pihak APAD. Bukan dibuat saja-saja. Memang ada kajian dia. So, memandangkan ada keperluan. Sebab kita dapat maklum yang bulan Mac lepas, Yang Amat Berhormat PMX ada umumkan ada satu skim baru. Melaka insyaAllah salah satu negeri yang dapat manfaat ada. Kita tengah tunggu skim tu dibuka dan ditawarkan ke negeri Melaka. Kalau yang itu dilaksanakan pula, kita punya perkhidmatan bas insyaAllah akan jadi jauh lebih baik. Sebab akan berlaku melalui kajian yang dia dibuat, Melaka akan insyaAllah akan berlaku penambahan bas untuk tambah frekuensi dan juga penambahan laluan. Jadi kita tengah tunggu ni skim tu dibuka. Tapi bang, saya mengalami sedikit lagi masalah yang orang bas Melaka ni. Okeylah, frekuensi saya faham, tak ramai orang naik. Okey. So apabila tak ramai naik, tak perlu provide bas yang banyak. Okey. Tetapi bang, soal masa dah lah tak banyak. Saya pun tak boleh nak predict, tak boleh nak tahu masa sampai pukul berapa. Contoh, IRL kita boleh cakap pukul 11, 2 minit lagi, 3 minit lagi. Masalah di Melaka ni, isu dia ialah, contoh frekuensi orang faham, tapi kalau pukul 11 orang tunggu, tak sampai-sampai pukul 12, tak sampai 12.30, tak sampai. Macam mana sistem tu boleh tambah baik? Sekarang juga Sebab aku orang jawab. Dakar. Sekarang aku jawab, aku tak gini kau tak nak jawab. Sekarang juga aku jawab. Cerita dia. Sebenarnya jadual tu ada dekat laman web Panorama. Memang kita buka Panoramanya website akan nampak semua jadual tu. Kalau ataupun siapa yang ada kat terminal boleh terus nampak. Ada beberapa kaunter kita, kaunter yang dekat pejabat ada, kaunter yang dekat platform ada, dan memang kita paparkan jadual tu semua. Masalahnya yang dekat terminal dah lah, tapi yang kat luar, yang kat bus stop tak tahu. So kita kena pasti memang ini adalah satu masalah. Dan kita bangunkan satu aplikasi dipanggil ETA GPS Smart Journey. Sekarang kita panggil Smart Journey Melaka lah. Okey. Kita ada pada bulan lepas ada 2 aplikasi yang Amat Berhormat Ketua Menteri dah resmikan, lancarkan untuk Panorama guna. Okey. Satu kita panggil Smart Journey, yang mana apps ni boleh download nanti melalui Google Play. Kita boleh tahu jadual perjalanan. Kita boleh tahu kalau kita kat Melaka Central, kita nak pergi Alor Gajah, ada berapa laluan, ada berapa bas yang Bas pergi ke mana Alor yang Gajah, naik. berapa tiket dia. Okey. Dan kalau kita dekat bus stop pun, Hmm. katalah kita dekat bus stop Dua Tunggal, tengah-tengah kan, kita nak pergi Alor Gajah, kita nak tahu the next bus yang datang tu ETA dia bila. Okey. Dekat situ pun kita boleh tahu. Okay, macam GrabFood lah. Same macam tu lah. Okey. So, Bang, dia pergi tanya, bang dia nak pergi mana naik bas? Kau pergi mana ni naik bas ni? Tak, Aku kita tahu nak dia- jimat minyak. aku tahu dia takkan naik. Oh, kodak. Kau pergi mana? Tapi aku cerita juga sebab benda dah ada. Okey, benda dah ada. Benda dah ada. Dan Tapi kenapa tak diwawarkan kalau benda dah ada? kita dah dah masuk Soekabau apa semua, kau tak baca Tak belakang sama. ini. Oh, Saya tak orang. sama. Orang kita sama orang bang. Apa Tak, tu belakang mesti ini dia bukan tu dekat Soekabau je. Kat Facebook dia, Twitter dia, semua dia dah masuk apa. Maksudnya mak awareness tu tak menyeluruh bang. Kalau abang tak cakap kat Godak ni, kita pun tak tahu. Hari tu Ha. aku tengok dekat Google punya news, Ha. keluar. Abang tengok Bantahet. Kalau Tak, nombor tak. 1 bukan cara nombor 1. Bukan, dia aku swipe je dia dah keluar.
Sebab mungkin apa algoritma apa punya. Mungkin lah, kot mungkin. lah. Tapi aku ambil teguran ni, Ha. aku improve. Dan satu lagi, kita juga buat cashless. Cashless saya ada nampak. Cashless, kau boleh bayar pakai debit card. Kita ada NFC card kita sendiri. Kemudian kita ada debit, kredit, QR code, cash kita masih terima juga. Okay. Dan e-wallet, semua boleh. Nice. Nice. Ini baru sedang dengar. Tapi awareness tu abang kena tambahkan. InsyaAllah. Orang Melaka tak tahu kan? Tak ada nak kata aku upgrade lagi. Kita aku upgrade lagi. Jangan Melaka kini ya. Tak ada. Masuk lah macam-macam kita tu masuk. Macam boleh mail ada, dekat Sunday mail ada. Mungkin pernah wawarkan juga di masjid-masjid, di surau-surau. Kita ada rancang kalau kita punya yang aku cakap tadi ada skim baru. Kalau skim baru tu mula laksana, akan ada satu servis tambahan yang dia dah dibuat di negeri lain tentang untuk pelajar sekolah OKU dan warga emas. Pada waktu tu kita akan cari jalan dan kita akan tidak ada migrasi untuk berhubung dengan pihak sekolah untuk maklumkan. Itu salah satu kan. Itu bantulah, itu salah satu cara bantu kita bantu rakyat. Okey, nampaknya dah terlampau panjang lebar kita bincang pasal Melaka Sentral dan termasuk lagi frekuensi bas ni. Dia bersemangat sebab menyentuh hal ni. Dah baru dah nampak dia minum air sikit. Minum. Kasi dia tenang sikit. So kita jumpa sekejap lagi dengan topik kita yang kedua. Kita jumpa sekejap lagi. Okey, untuk topik yang kedua, bang, kita nak kupas isu. Kita nak godak pasal isu Hospital Besar Melaka ni. Sebelum ni macam saudara Ashraf dia pernah godak dekat TikTok dia pasal lift apa, pesakit turun, lift rosak, pesakit turun melalui tangga. So macam mana? So yang saya nampak lah, apa, komen sikit lah. Banyak sangat isu dekat Hospital Melaka ni di-compare dengan hospital-hospital yang lain. Sebagai orang Melaka bang, dia saya tengok LL macam satu bom jangka. Bom jangka. Ada viral kat hospital dia, orang akan tengok. Orang akan luahkan perasaan. Macam dalam pendam. Dalam pendam. Isu apa? Kena Okey, be spesifik. Okey, ada beberapa isu. Yang pertama kita tengok yang baru-baru ni, iaitu isu parking. Katanya parking, valet parking ni. Valet parking ada joki tu. Kalau di hotel, kurang-kurang RM15. RM20. RM20. Ini bukan memudahkan rakyat. Ini menyusahkan rakyat. Macam mana adakah perkataan itu disalahertikan? Betul. Ataupun sebenarnya media ataupun situs akhbar mengalami membuat satu kesilapan. Sebenarnya apa sebenarnya bang? Saya dengar abang pun ada bekerja di satu syarikat yang memasuki tender tu. Senang cerita macam ni. Aku tak adalah nak kata silap siapa-siapa, no. Mungkin apa yang dimaksudkan ialah apa yang aku tahu. Hospital Melaka semua orang tahu. Kalau orang Melaka lah terutamanya, kalau tak tahu isu parking Melaka ni, dia bukan orang Melaka. Dia halau dia keluar dari Melaka. Jadi memang semua orang tahu sebab tanah tu bersatu je. Daripada dulu sampai sekarang. Dan kita nak tambah bangunan pun susah. Nak tambah parking pun susah. Tapi bang, kalau nak tambah bangunan susah, 800 juta untuk ibu dan anak sekarang ni. Betul, tak apa. Itu bukankah sempit ni? Pembangunan tu akan diteruskan. Tapi apakah sebenarnya yang KKM cuba buat sekarang? Kita dapat tahu Panorama, salah satu syarikat yang kita ada cuba mendekati Hospital Melaka untuk, kalau ingat sejarah waktu yang berhormat Dr. Kemal jadi Exco Kesihatan, dia pernah minta Panorama, abang kerja Panorama. Panorama, masa tu abang tak kerja Panorama lah, tapi dia pernah minta Panorama selesaikan isu parking ni dan akan ada park and ride di Taman Legenda. Untuk Taman Legenda. Tapi ada isu-isu lain yang berbagai. Kata dah tak jadi lah. Ya, dan tak jadi. Tapi disebabkan itu, Panorama ni tak berhenti untuk berfikir dan cari jalan bagaimana untuk membantu. Bisnes tu bantu lah. Bantu. Sebab, aku explain why. Membantu. Sebab isu tu, bila tak berjaya selesai, orang akan lihat, bukannya Dr. Kemal tak berjaya selesai isu tu. Orang akan lihat Panorama tak berjaya settlekan isu tu. So Panorama, kita ada tanggungjawab kita juga. Kita memang ada peranan dalam plan strategi Melaka Kemajuan Jaya. Kita ada peranan dalam untuk isu-isu park and ride ni. Dan kita cuba fikir juga, walaupun waktu tu dah gagal untuk selesaikan isu tu, tapi kita tu fikir macam ni kita nak bantu juga Hospital Melaka. Dan kita dapat tahu baru-baru ni KKM ada kemungkinan lah, masa tu kemungkinan je, sekarang dah macam dah confirm, akan menswastakan parking.
Seperti yang berlaku dekat Hospital Selayang, seperti yang berlaku dekat HKL, perswastaan. Dia bukan dengan dekat swasta lah. Mungkin ada kesilapan komunikasi ke apa ke, Allah malam. Kesilapan dari mana saya tak nak sentuh lah tu. Tapi apa yang berlaku saya dipahamkan akan ada perswastaan. Yang mana akan diserahkan pada satu pihak ketiga untuk dia buat selesaikan isu parking. Apa kaedah? Terpulang. Termasuklah yang antara idea yang orang bagi ialah valet parking. Dan jangan terkejut ada valet parking dekat hospital. IJN dalam ada. Siapa yang aku selalu hantar bapak pergi IJN? Memang ada. Aku pakai IJN punya valet parking. Bayar RM20, letak kat tepi tu. Kan? Sebab kita nak senangkan untuk kita susah nak jalan dan sebagainya. Dan aku rasa relevan juga untuk hospital Melaka. Tapi bang, dekat KL lain dia punya pemikiran. Dekat Melaka ni lain. Apa orang Melaka tak maju ke kau fikir? Bukan maksud saya, dia orang ni. Dia guna kita balik. Bukan maksud saya kan. Dia bukan macam culture kat KL tau bang. Ini kalau kita parking lebih sikit je pun dia dah mengamuk lah. Aku tak setuju yang ni. Sebab apa? Orang kita kalau boleh depan pintu nak parking. Ya bang. Tapi free. Tak juga. Zaman sekarang, valet parking jalan. InsyaAllah. Memang banyak tempat. Dan kat Melaka ni mungkin tak banyak orang laksanakan lagi. Banyak perkara yang tak dilaksanakan lagi. Tapi banyak orang dekat Melaka ni yang dah ada kemampuan dan dia tahu dia utamakan keselesaan berbanding dengan wang ringgit yang dia ada. Dan that's why ada idea keluar valet parking tu. Dan ada juga keluar idea macam-macam lah. Nak sewa apa tanah kampung sebelah lah. Ada idea nak buat parking light juga tapi dekat kawasan lain. Tapi saya difahamkan, ada juga idea, saya tak tahu lah betul tak betul, mengatakan ada satu investment tentang parking macam kat Jepun. Bertingkat tapi lebih, adakah Panorama juga akan membuat itu juga salah satu option yang diangkat. Dihantar dan Nampak dicadangkan. canggih lah. Yes. Sebab macam kita tahu, space yang ada banyak tu lah. Dah nak menambah melebar dah tak boleh, menegak lah. Itulah kaedah yang ada kan. Tapi menegak tu dengan model yang bagaimana, itu bergantung pada syarikat-syarikat yang akan menghantar. So maksudnya baru-baru ni CM menjadi mangsa? Tak juga. Tak boleh nak cakap CM jadi mangsa. CM tak beritahu syarikat swasta sebab Panorama swasta lah. Walaupun JLC. Tapi bukanlah semestinya Panorama yang dapat. Sebab ada syarikat lain yang hantar. Memang ada syarikat lain juga yang hantar. Dan benda ni sama juga yang berlaku seperti di hospital-hospital lain. Sedang belum lagi kot. Yang dah confirm Hospital Selayang, Hospital HKL, kan? Dah memang ada dah benda tu. So, bukanlah satu yang baru untuk KKM menswastakan parking kereta. Sebab tempat-tempat yang memang ada masalah parking. Melaka ni, kalau kita tak buat juga, aku kata macam, banyak benda yang dah maju yang kita buat. Banyak benda baru yang kita dah buat kat Melaka. Takkanlah benda ni tak boleh kita nak buat. Maknanya bila dah swasta tu mungkin lebih selesa lah. Dan saya dipahamkan juga waktu hospital yang tadi Ashraf cakap pasal ibu dan kanak-kanak. Yang itu pun akan ada pertambahan parking. Macam mana nak tambah parking kalau dia buat bangunan tak ruang tanah lagi kecil? Bertingkat. Banyak orang buat macam tu. Kan? Dia naikkan bangunan, mungkin buat dekat atas, mungkin parking kat bawah. Tapi saya agak sikit frust jugalah dengan pentadbiran Hospital Besar Melaka ni sebenarnya. Sebab saya rasa mereka pakar daripada perubatan, tetapi kadang-kadang dari segi pengiraan jangka masa panjang tu agak kurang. Mereka betul boleh nampak satu masalah, bedah, settle. Tapi perancangan awal tu saya tak nampak yang betul. Sebagai contoh saya tengok takkan dia tak ada calculation on berapa staff dia, berapa doktor. Sebab doktor kita tak boleh abaikan. Takkanlah kita tak nak bagi parking. Masa nak operate, dia pergi cek parking. Tak logik. Nampak tak logik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nampak, yang saya sangat tertarik dengan Abang Munir. Saya rasa ini bukan isu dengan doktor ni. Ada juga di peringkat doktor-doktor ni yang berbisik-bisik dengan kita. Yang mengatakan mereka sebenarnya equipment pun rasa terbatas. Dan untuk pengetahuan semua, di Hospital Melaka ni sebenarnya tiada pakar jantung. Di Melaka di Malaysia saya difahamkan hanya berada di Johor, di Serdang dan IJM. Dan kalau untuk orang-orang berpencen bolehlah pergi IJN. Berpencen persekutuan. Berpencen negeri tak ada duit tak layan. Bayar. Kebanyakannya akan pergi di Serdang atau ke Johor. Melaka tak ada. So kat situ pun ada kekurangan yang saya rasa perlu ditambah baik. Mungkin dan kita bercerita pasal soal parking. Betul.
Pakar ni antara penyumbang yang akan jadi hassle pada pakar-pakar yang mungkin nak datang support dan sebagainya. Tapi isu doktor ni saya rasa beberapa orang menteri yang dah bangkitkan. Saya ingat daripada KJ jadi Menteri Kesihatan dulu pun dia mention dan dia cuba selesaikan. Even before tu pun Dr. Adam Babu pun dah benda tu dah orang dah bercakap. And then sekarang ni menteri yang sekarang pun tengah berusaha cuba selesaikan. Memang ada isu tu tak ada api. Dan aku harap sangat menteri yang ada dapat selesaikan dengan segera tambahan doktor ni. Dan memang pakar ni dia takkan hantar kat semua tempat. Sebab memang pakar tak banyak kat Malaysia ni. Tapi kalau kita pergi hospital besar Melaka sekarang bang, pakar mula-mula. Terlampau banyak pakar. Saya rasa nak cari doktor biasa susah. Pakar Ni bukan kata tak ada pakar, ni pakar banyak pula benda satu. jantung. Okey. Jantung. Sebab saya kata nak katakan pakar Okey. penghasilan nak jadi pakar tu, kalau abang cakap rasanya susah nak jumpa, banyak. Tetapi untuk spesifik Melaka, untuk hospital Melaka ni, untuk jantung, seolah-olah macam ada satu masalah. Dan kita bercerita nak memudahkan orang, Betul. bukannya memudahkan dari segi perubatan, tetapi soal parking. Betul lah, betul. Itu tak nafi lah. Memang pakar untuk jantung especially, memang tak banyak. Memang tak ramai. Memang terpaksa rujuk pada, even aku punya parents pun, rujuk IJM, rujuk Seredang. And then, cancer. Pun macam tu. Cancer pun, ada separuh cancer dia orang daripada hospital Liban, daripada Negeri Sembilan pun orang kata refer ke Melaka. Lepas tu ada sampai satu tahap Melaka terpaksa refer ke Ampang, terpaksa refer ke apa, Pusat Kanser Negara. IKN, Seredang pun ada kadang-kadang. So this one is federal issue yang nak kena selesaikan cepat. Bukan aku percaya bukan kat Melaka je. Termasuk isu equipment yang kau cakap tadi. Nasib baik, contoh, nasib baik kita punya exco, even daripada zaman YB Datuk Rahmat pun, kemudian Dr. Kemal, dan sekarang YB Sam, dia orang proaktif untuk cuba support Hospital Melaka seberapa daya dia orang lah. Tapi bukan senang. Benda ni sebab dia ni related back to federal punya issues. Okey bang, saya tengok betul, saya agak bersetuju. Ia banyak related to HQ. Dan kalau cerita pasal soal parking, soal mungkin peralatan tak cukup ataupun space yang tak cukup untuk mengembangkan bidang perubatan di situ, contoh jantung, spesialis jantung kat situ, dan akhirnya kita rangkumkan semua ni, akhirnya satu, iaitu space. Yes. Baru-baru ni, sebelum ni Exco Kesihatan adalah Dr. Kemal mengumumkan lebih kurang 600 juta hospital duran tunggal akan di-upgrade menjadi hospital. Yang maksudnya hospital bukan hospital satellite, hospital yang betul. Dan lebih kurang dia habiskan 700 ke 800 jika saya tak silap, iaitu untuk membuat yang sekarang ni, iaitu ibu dan anak. Dan kalau kita rangkumkan, lebih 1 bilion dah. Melaka ni daripada 1 bilion, baik buat hospital baru bang. Kalau tak ada tanah tu, dari Kelebang tu pergi tanamkan pasir banyak-banyak tu, dan di baru ni katanya akan sampai ke Teluk Mas pula kan, dan sampai ke Teluk Mas, sampai ke Umbai nak buat tanah apa tu, pasir. Takkanlah tak ada space untuk hospital. Ini antara komen yang saya baca di media sosial. Dia macam ni. Bila kita ada masalah hospital kita tak cukup space dan sebagainya, aku ada pandangan yang agak berbeza daripada kebiasaan. Ada dua cara kita boleh bantu kurangkan kesesakan hospital ni. Pertama, tambah hospital. Kedua, kurangkan orang sakit. Mudah susah apa? Tak juga. Tak juga. Memang susah lah. Memang susah. Tapi tak Orang mustahil. Malaysia suka manis-manis. Sebab kadang kahwin 2, kahwin 3. Tapi tak. Manis pelbagai Ini manis. antara dua pilihan yang kita ada. Ada pilihan-pilihan lain yang banyak yang lain mungkin tak popular. Tapi bila kita nak tambah hospital, mungkin kita boleh mohon dan kita boleh announce dan kita boleh tunggu benda tu daripada federal. Sebab akhirnya duit ni kita tunggu daripada federal. Kalau kita guna duit kerajaan negeri sendiri dah senang dah. Memang dah siap dah pun. Tapi akhirnya kita tunggu daripada federal. Masalahnya federal kita ni bertukar-tukar. Tak stable. So bila kita dah buat satu perancangan dan ada satu allocation dan mungkin ada dah perancangan-perancangan mengikut RMK yang mana-mana pun, kali bertukar kerajaan, akhirnya ada kena godak balik. Dan benda tu berlarutan selagi keadaan politik tu tak stabil. Ini yang orang tak faham tentang pentingnya nak bagi stabil politik ni. So maksudnya abang nak cakap kita kena godak PMX bang? Yes, kalau kata nak betul-betul cepat, kena godak PMX, tapi PMX jangan lupa. tapi kena be fair. Hospital baru. Kena be fair.
Kalau nak buka hospital baru, kita nak kena pengambilan tanah. Betul-betul kena. Takkan kerajaan ni, kalau pengambilan tanah adalah anda kerajaan negeri. Yalah, Takkan kerajaan negeri kena ada boleh pengambilan tanah. Dan nak kena siapkan semua tu betul-betul. Ataupun Aku yakin Melaka dah ada dah. Sebab bila Tuan Kemal berani announce sebelum ni. Kan? Tapi itulah, walaupun dah announce, dah apa semua, in the end, kita pilihan raya tukar portfolio. Dekat federal pun tukar portfolio dan sebagainya. Benda tu tak ada kesinambungan. Kita tangguh lah. Tak ada kesinambungan. Dekat federal, aku percaya benda tu berlaku. Aku tak tahu yang sebenarnya keadaannya, tapi aku percaya benda tu berlaku macam tu. Tak ada kesinambungan kat federal. Kalau ada, banyak, okey je. Aku rasa takkan begitu berani Dr. Akmal nak announce. Kan? Tapi sebabkan bila dah betul, ada berlaku PRU dan tukar portfolio dekat pusat. Jadi benda ni bila tak ada kesinambungan, ni kita pening. Sebab tu kita minta dari sini cakap politik lah. Sebab kita minta stabilkan kerajaan ni dan kita cuba kekalkan kerajaan ni sampai habis term supaya ada perkara yang kita bincang boleh dilaksanakan. Ni tak nak nantikan kita announce tukar kerajaan, dah tunggu announce semua baru pula. Itu akan jadi satu masalah yang lain. Tapi tak boleh nak letakkan kesalahan sepenuhnya pada kementerian sahaja. Sebab akhirnya pilihan raya politik ni semua akan memberi satu impak besar dalam pengurusan negara. So maksudnya bang, kita rasa kita sebelum kita akhir topik ni, maksudnya kita kena ada satu political will daripada pusat. Yang kedua, kita rasa mungkin orang politik VVIP ni kena rasa kesusahan rakyat yang susah masuk hospital. Kena tunggu lama-lama, katil tak cukup, parking meraban nak mencari, Doktor tak cukup. mungkin lah. Tu sebab Ambulan uzur. Ambulan pun ada yang uzur juga saya tengok, ada saya lihat. Cuma itulah, isu ini tidak akan habis dan juga isu ini akan berulang dan menyebabkan rakyat bila ada viral something, dia akan meluahkan masalah. Betul. Dan video saya untuk pengetahuan semua, video hospital besar tu mencecah 500,000 orang tengok. Betul. Tapi pada masa yang sama, to be fair, Google Hospital Besar Melaka dan kau akan nampak juga banyak juga video yang puji servis Hospital Melaka. Ramai orang tak perasan ni. Yang betul ada isu, ada isu kita tak nafi yang berlaku, yang especially your video saya pasal lift. Tak nafi, benda tu perlu kita tegur. Tapi berarti juga video-video lain memang banyak puji Hospital Melaka. Memang lah bang, benda yang buruk rakyat nampak. Benda yang baik rakyat tak nampak tu sebab kena orang. Okey, Alright. okay bang L, kita rasa cukup untuk kali ini cerita pasal topik Hospital Besar Melaka. InsyaAllah kita akan kupas lagi dari semasa ke semasa jika ada keperluan. Dan kita berehat sebentar lah. Kita berehat sebentar, kita jumpa sebentar lagi di Kuat Godar. Okey, untuk isu yang ketiga, isu beras. Baru-baru ni kita nampak ramai sangat YB yang ambil mileage, kupas isu beras sana sini. Sampai yang ada saya nampak YB yang pergi kilang marah-marah lagi kan. Maki hamun lagi sampai ugut. Kalau you tak nak keluarkan beras tempatan, saya tutup, saya sita. So, kita nak kupas sikit lah isu-isu ni Ashraf, yang Abang Nur Azam. So, apa punca sampai menyebabkan rakyat Malaysia ni jadi panic buying? Sampai beras kat mana-mana tak ada. Mana-mana saya pergi sampai terpaksa satu kedai 30 kampit beras sahaja yang diletak. So, apa komen yang boleh kita kupas sikit untuk rakyat ni? Razam saya tengok isu beras ni berbalik kepada ia adalah satu makanan ruji. Ialah hari-hari rakyat Malaysia ni nak makan. So beras lah antara sumbernya. Dia tak makan KFC, McDonald makan. Dan bisnes sekali itu adalah makanan-makanan macam dapat kemewahan lah orang panggil. Ada lebih makan. So beras ni bila tak ada, ngamuk lah orang. Dan sebenarnya isu beras ni dia banyak faktor. Dan salah satu faktor adalah cuaca. Kenapa saya kata cuaca? Bukan sahaja di Malaysia. Suka tak suka, lebih daripada 40% beras dekat Malaysia ni adalah diimport. Dan faktor cuaca yang berlaku di luar negara mainkan peranan kepada import beras kita. Sebab apa? Saya rasa benda ni dah dipredik 2 tahun lepas lagi. Isu cuaca El Nino Dakan, macam-macam lah yang dia punya nama ni. So menyebabkan certain tempat akan menjadi kering dan certain tempat berlaku banjir. Maksudnya tak ada tengah-tengah. So penghasilan beras akan terhad. Terutama kita banyak import di India. So India baru-baru ni, sebelum lagi isu ni keluar, sebenarnya India dah mengumumkan yang dia akan ban ekspor. Sebab apa? Sebab faktor cuaca antaranya. Dan beras tak cukup penghasilan. Cuaca yang tak berapa baik menyebabkan penghasilan yang kurang dan menyebabkan dia terpaksa mementingkan rakyat dia sendiri.
Tetapi malangnya, bila isu ini dah diberitahu awal pasal cuaca dan sebagainya, saya nampaklah ada sikit kelompongan yang berlaku dekat Malaysia ni. Mungkin terlampau banyak sangat bermain politik. Berlaku kelompongan yang menyebabkan isu beras ni kurang dapat diimport ke dalam Malaysia. Tetapi beras di tempatan still ada. More than 60% tu ada. Biasalah peniaga. Itu sebab ada dua isu. Yang pertama, adakah beras tak cukup? Yang kedua, maksudnya visibility beras tu. Yang kedua, adakah manipulasi terhadap tak ada visibility tu? Sebab akhirnya dia berbalik kepada supply dan demand. So bila disekat tu, ditambah lagi dengan ringgit kita yang sekarang ni RM4.71 dan dijangka RM4.80, yang menyebabkan harga import bertambah mahal. Bukan sahaja pasal currency, tetapi pasal supply demand tu. Sebab bila supply kurang, demand still ada kat situ ataupun lebih, harga akan melonjak. So sudah tentu akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan mengambil kesempatan. Kat situ akan ada kelompongan di pihak kerajaan yang tidak sedar benda ni dari awal. Itu yang menyebabkan kemungkinan besar, saya tak pasti sebab benda ni macam-macam. Kita baca, kita dengar, kita tengok. Ada orang cakap macam-macam. Selama ni kalau pakai beras import, aku masak 4 pot dapat berapa kali makan. Ada orang cakap bila sekarang tinggal 2 pot je. Seolah-olah macam beras tipu ataupun beras tempatan dimasuk. Itu pun salah satu. Kenapa saya rasa saya setuju agak mentaliti, sebab macam kita buat kereta lah. Kita isi minyak di stesen A lebih kilometer, B konon tak kurang kilometer. Sedangkan kita nak tahu benda tu perlukan spesifik eksperimen. Serupa je dalam kes beras ni. Cuma agak saya kecewa ialah kebanyakan YB sekarang, kebanyakannya di video saya juga di TikTok pun saya ada bagi tahu, kebanyakannya troubleshooting saja. Dia tak, benda ni macam saya kata lah, 2 tahun lepas dah bercakap. Import India ni pun disekat pun dah lama dah. Saya rasa ample time tu ada 6 bulan 7 bulan. Tapi tindakan-tindakan kebanyakannya adalah more kepada populariti berbanding nak solve problem. Sama ada terlepas pandang ataupun tak ada kesepaduan di dalam agensi-agensi kerajaan ni dalam menyelesaikan masalah. Tapi baru-baru ni juga saya agak sikit juga pasal isu beras ni yang saya kurang gemar. Kalau dah tak cukup beras, kenapa buat satu jualan-jualan yang tak munasabah bagi saya? Yang itu yang saya agak sikit frust. To be honest, kita dalam kuat godak ni, kita bukan nak godak je lah. Tapi saya merasakan kita cuba berfikir, dah lah beras tak cukup. Tapi kita buat satu event yang besar, kononnya nak membantu rakyat. Sedangkan tak semua orang yang susah ni boleh pergi ke event tu untuk beli beras. Dan saluran contoh, mungkin di setiap ada beberapa tempat lokaliti yang kononnya bagi jual beras pada satu tempat dan tak semua orang mampu nak pergi ke tempat tu. Kenapa tidak disalurkan betul-betul? Kalau tempat itu 1000 tan, 1000 tan lah supply. Kenapa tidak dibuat pengawalan yang betul? Ini saya agak sikit frust lah, baik ahli politik, baik dari sikit agensi. Mereka seolah-olah menyuruh rakyat susah ni, dah lah susah. Bertambah susah. Menyusahkan lagi. Dari sudut tu aku setuju. Tapi nak kata beras tak ada tu, yang tak ada ialah beras import. Yang tak ada ialah beras super tempatan. Okay. Beras ada. Cuma yang ada tu beras mahal. Okay. Beras yang tak ada subsidi. Okay. Cuma bila kita rasa macam mana bercakap Melaka, kita boleh adakan juga 9,000 kilogram, 90,000, 9,000. 500 tan ke apa? Yang dia hantar pada dia undangan negeri ni semua kan. Okay. Macam mana pula benda tu tiba-tiba boleh juga diadakan. Ya. Itu satu, itu yang pertama. Yang kedua, waktu India announce dia tak akan import keluar beras dia. Pada waktu itu, apa yang berlaku kat Malaysia? Kat Malaysia ni kita tengah, macam saya cakap tadi, kita tengah pilihan raya pertama. Kedua, orang kita memang politically driven. Dia akan pergi tumpu pada isu yang tengah hangat waktu tu je, especially isu politik. Dan kita pula ada parti yang, maaf cakap lah, bangang lah, ni Perikatan Nasional ni, yang dia tak tumpu pun sebenarnya nak tolong rakyat. Kalau dia tumpu nak tolong rakyat, dia akan pergi push kerajaan tentang isu beras ni sebab bila dapat tahu India tak nak ekspor beras. Dia patut, sebab bacaan ni dah tahu awal. Tapi bang, dia cakap kalau nak beras kita dah.
Dia kata Kedah banyak beras. Banyak nak. Boleh rasa keseluruhan beras yang boleh supply kat satu Malaysia berapa? Keluaran tempatan kita hanya 65% lebih kurang. Dato' Amir Maidin cakap apa? 65%. Itu keluar. Tapi bukan semua jadi jadi kampit masuk kampit beras. Ada yang jadi bihun, ada yang jadi tepung. Tinggal 45%. 45% yang the rest tu orang makan nasi datang daripada mana? Memang kita pasal import juga. So, suka tak suka akan berlaku ada beras import. Tapi problem kita sekarang, macam mana beras tempatan boleh jadi tak banyak ni? Kenapa yang banyak sekarang beras import ni berkata-kata sampai macam tak ada langsung beras tempatan, beras subsidi ni. Ini yang kita nak tolong orang. Adakah dia sorok disebabkan nak naikkan? Ini yang kita tanya ni. Dan salah satu lagi masalah dekat negara kita yang bukan sahaja dekat waktu sekarang. Aku cakap ni masalah yang dah lama, baik daripada zaman siapa pun perintah. Ialah penguatkuasaan. Ya. Adakah pihak agensi nak sabotaj pihak kerajaan? Aku tak rasa lah sampai tahap Ataupun sabotaj. pihak Boleh jadi, kakitan awam ni banyak lemak? Cuma Dah kita kakitan awam. Jangan kau tanya aku soalan yang aku hanya bagi jawapan mungkin dari segi aku punya assumption saja. Aku rasa ada kartel yang bermain peranan. Ada kartel yang main peranan dalam hal ni. Sebab bukan senang tau. Sebab kita ada agensi penguatkuasaan. Ada apa kawasan beras, padi dan beras. Ada. KPDN Bukan tak ada. Ada KPDN SCP. Menteri walaupun belum lantik menteri baru, tapi macam-macam struktur organisasi tu berlapis-lapis, macam-macam orang boleh buat kerja lagi. Kan? Dan memang ini satu kelemahan, bukan saja macam sekarang ni pasal beras, penguatkuasaan pasal beras lah. Banyak orang isu-isu yang lain juga. So abang bersetuju YB ni buat video beramai-ramai, Dia tak kena- kisah baik pembangkang atau kerajaan? YB kita dekat Melaka, especially aku nak cakap lah, bukan nak tak ada untung aku cakap apa cakap macam ni kat dia orang, tapi dia Abang orang cakap depan kamera, belakang kita No. tahu. no, I tell you begitu kau orang. Godak. YB, Ha. aku boleh cakap secara umumnya, mana-mana YB pun semua buat kerja. Kecuali MPN lah, banyak yang bangang. Tapi YB kita, biar Barisan Nasional, majority memang buat kerja, tak boleh nafi. Dan kita tahu dia orang pergi jumpa rakyat, dia orang pergi jumpa kilang ataupun toke-toke pemborong. Kita tahu dia orang memang pergi jumpa dan cuba selesaikan isu rakyat. Ataupun dia berlakon mah. Jarang lah kalau kita nak bergaduh dengan toke dalam kamera. Itu betul-betul lah tu. Ada. No. Mana tu, okey saya marah, you buat-buat lawan sikit. Kasih saya marah. Kalau kita setting dulu, akan ada pihak ketiga rekod. Esok kalau pecah, jadam. Senang je cerita Boleh dia. jadi. Sanggup tak YB tu nak buat macam tu? Betul juga. Akan ada pihak ketiga sorok-sorok ambil video dia kan. Ni semua berlakon. Jadam. Habis reputasi dia. Tak mungkin dia akan buat macam tu. Saya ambil contoh YB Aimulid, YB Rahmat sebelum dia dapat Datuk dulu. Dan sekarang pun dia masih aktif untuk bantu rakyat. Dia turun masuk longkang macam YB Helmi, macam YB Duyung. Dia turun kerja masuk longkang, jolok longkang Itu nak Sumbat. masa pelan raya ke? Sebelum atau macam mana? no. Waktu di Pembangkang. Memang orang kita punya YB, especially Barisan Nasional, memang terkenal servis. Dan kalau dia pergi jumpa kedai, dia marah sebabkan mungkin ada salah laku tu, dan kita tahu benda tu memang betul-betul berlaku. Bukan setting. Dan ini kita cakap sebab kita kenal kita punya kawan-kawan yang buat kerja ni. Dan aku cakap ni aku tak dapat untung apa pun dengan orang ni. Itu sebab berlakunya. Itu sebab berlakunya orang pakai BN tapi minta tolong kat BN. Yes, that's what happened because memang reality. Dia bukan minta tolong macam sampai sekarang aku tengok yang viral baru ni. Kat Kulim kita walaupun kat negeri kita cerita pasal kat Kulim kat Bali. Banjir kat sana, dia orang duk marah Aziz Rahim tak datang tolong. Why? Because selama ni memang Aziz Rahim dah tolong. Tapi bila kau dah tak undi dia, kau minta lah tolong kepada YB baru. Adakah membuat video isu beras dan kebanyakan YB ni menyelesaikan masalah apa? No. Memang tak jelas, dia tak selesaikan Dan keseluruhan. adakah No. saja nak mengeluarkan sentimen, nak meraih populariti? Tapi dia boleh digunakan sebagai satu Dasarkan. Tak instrumen boleh ke untuk cakap mendesak. baik-baik, bincang baik-baik, nego baik-baik. Sebab Beras, kalau marah-marah nak nego dengan beras siapa? tak ada. Nak nego dengan siapa? Supplier yang dimarahi, yang kena marah, KPDN, agensi-agensi yang Kena penguat kuasa. faham satu. KPDN penguat kuasa, saya faham. Yes. Dan pemborong anda Kementerian Luar Bandar, Keterjaminan Makanan. Tetapi adakah diorang ni buat betul-betul kerja? Adakah dengan marah, dengan menegur, dengan cara membuat video akan selesai masalah? Aku percaya YB kita bukan sengaja marah. Dia akan marah. Saya tak menyentuh YB. Yalah. Aku cakap Kebanyakan YB bercerita video yang sama, capture camera ready and action. Yes, because orang demand. Orang mengadu. Kita di kat Melaka, kita tahu kawan-kawan kita yang jadi YB ni, macam mana orang datang, orang WhatsApp dia tentang masalah yang especially beras ni.
mengadu tak apa beran dia tension babe. Kita pula pun sama, kita pun pernah macam you guys, kepimpinan. You guys pun tahu betapa orang duk mengadu kat kita masalah dan kita tak tahu mana nak kau nak kiri kanan nak kita selesaikan masalah ni. Dan YB kita kena cari jalan seberapa baik yang dia boleh buat untuk cuba push, dan video yang dia buat boleh jadi instrumen untuk push federal. Supaya orang atas nampak. Yes, supaya orang atas lebih faham, lebih merasai apa yang berlaku kat bawah. Sebab kadang-kadang ada sebahagian, minta maaf cakap, bukan kerajaan kita tak sempurna, ada menteri macam lembab sikit. Nak kena faham dia nak. So abang mengutuk YB mana? Tak payah cakap. tapi kau Abang kena beritahu. Kuat kau nak, aku tak kau nak lah. Aduh. Tapi memang ada yang macam I don't know. Aku rasa isu beras ni patut banyak ada beberapa kementerian sepatut lebih proaktif untuk selesaikan hal ni. Memang kena selesaikan dengan cara yang lebih efektif, dan benda ni bukan sekarang je. Sebab El Nino ni sampai tahun depan. Ya, betul. Harga beras naik lagi. Ya. Kan? Siapa yang rajin pergi tengok stream orang yang suka cerita pasal isu beras ni, ada data-data yang dia orang share, even Thailand keluarkan 30 kali ganda beras daripada kita. Beras ni dah harga naik 20%. Kita ni pula yang import beras daripada dia, bayangkan takkanlah beras kita tak naik nanti harga. Akan naik lagi. So adakah akan buat lagi video? Aku tak rasa video yang sama akan laku. Tak tahulah YB ni dia orang akan buat video macam tu lagi tak, tapi nasihat aku ialah video yang dia takkan jadi video yang sama takkan laku 2 kali. Nanti orang akan tahu kata kau saja je nak tunjuk gambaran. But actually bila aku kenal kawan-kawan kita yang buat kerja, ada sebahagian yang marah tu kita tahu dia genuinely, dia memang betul-betul marah. Because dia orang bukan senang, dia orang is very professional, dia orang very lenient punya orang, dan bukan senang nak marah orang. Kebanyakannya YB yang buat video, terutama di kerajaan di Melaka lah, yang kawan semua batch-batch Syarul Azami. So dia lebih mengenali lah sebenarnya. Ya, sebab dia orang bukan jenis senang-senang nak marah orang. Kita tahu dia orang bukan suka-suka nak marah orang, tak. Kalau orang banyak challenge dia, then dia marah. So YB yang kenal Baru Azam jangan lupa. Tak lupa. Jangan macam tu. Kau sebab abang punya ni bagus je kau budak aku macam ni Backup ada kawan. Sebab orang banyak tak tahu kat Melaka. Aku punya pandangan ialah semua YB buat kerja. Semua YB buat kerja. Cuma cara buat kerja berbeza-beza. Dan kita kenal kawan-kawan kita yang buat kerja. Dan dia orang buat kerja seikhlas hati. Tahu, rugi aku sebagai ketua penerangan. Aku kalau tak beritahu dia orang memang betul-betul buat baik. Sebab apa sekarang? Berapa banyak YB yang baik kat luar sana dah buat kerja, jadi calon dalam PRN, kau pergi pangkal PN. Pangkal Perikatan Nasional. Rugi. Tapi betul lah yang macam ni, nak udah sikit lah. Sebenarnya waktu saya pergi PRN yang sebelum-sebelum ni, dia orang lebih sentiasa dekat mulut dia orang, YB Melaka semua bagus, YB Melaka semua bagus. Adakah benda tu bagus betul-betul? And then kita pun cakap benda dia memang buat kerja. Yes. Dan bukan negeri Melaka je suka dengan cara mereka, seluruh Malaysia tahu kerja dia orang tu. So betul lah macam cakap kan, ini bukan bagi kredit dia. Kena cerita sebab aku tak nak talent yang ada dekat Melaka macam dia orang ni. Kita suka tak suka berapa tahun lagi kita akan ada pilihan raya lagi. Aku tak nak orang-orang yang talent bagus macam dia orang ni, disebabkan kita terlampau dipengaruh oleh dayah-dayah yang tak berapa bagus, terlampau terikut dengan orang kata politik yang dimainkan oleh pihak lawan. Akhirnya kau rugi kita pergi undi. Apa yang berlaku kat PRN yang lepas, aku tengok bila kawan-kawan yang ada talent yang sangat baik terlepas peluang jadi YB untuk serve rakyat, dia orang pula pergi pilih ni semua tak siapa-siapa, bukan tak siapa-siapa, dia orang tokoh juga, tapi memang dia orang tak boleh perform buat kerja dalam Perikatan Nasional especially. Memang kita tahu dia orang tak boleh perform, pun boleh buat memang tak tahu buat kerja pun. Dia hanya tahu berpolitik tanpa dia orang ada keluarkan dasar-dasar untuk bantu rakyat betul-betul. Ini tak ada kat dia orang. Then aku takut kalau benda tu buat masa akan datang berlaku kat Melaka, aku rasa rugi talent yang ada ni. Okay bang, kita betul, saya setuju cakap abang. Abang memuji semua YB ni. Dan kita tidak menafikan, saya tidak menafikan kerja diorang dalam kerja diorang dan sebagainya. Cuma dalam isu beras ni, kalau kita tengok, seolah-olah juga dia berkaitan satu dasar yang tak betul yang menyebabkan rakyat terhimpit. Oh betul, itu memang sangat betul.
Sebab polisi kita yang buatkan jadi macam ni. Polisi kita lah yang menyebabkan minyak kita kena seluduk pergi negara lain. Kan? Kita Sepatutnya adakah memviralkan marah-marah dan sebagainya boleh menyelesaikan masalah, atau sebenarnya mereka kena crack the head untuk memastikan semua masalah dari segi sudut dasar, terutama di dalam bidang kuasa mereka, boleh ditambah baik. Maksudnya macam saya kata lah, sekarang masalah beras, tapi tiba-tiba orang cakap beras tak cukup, beras orang main harga dan sebagainya. Tapi boleh pula di peringkat-peringkat certain orang yang boleh menjual benda tu. So ada juga di komen-komen yang saya baca, bila buat jualan-jualan Jualan murah lah dan sebagainya, jual balik. orang cakap ada pula beras. Kenapa kau tak supply betul-betul di supermarket di dalam negeri Melaka contoh, ataupun di seluruh Malaysia dengan betul, dan semuanya mendapat khidmat. Tak payah susah-susah nak pergi beratur panjang, tak perlu susah-susah nak pergi tempat tu. Tak semua orang dekat dengan kawasan tu. Betul. Mungkin sebab desakan yang kita dah buat, YB kita dah buat di peringkat especially negeri Melaka, dan kita dapat buat benda macam tu dekat Melaka lah. But secara keseluruhannya aku yakin Adakah di Melaka saja ke atau di negeri lain pun? negeri lain aku tak dengar pun ada buat macam ni. Itu pun orang negeri lain akan marah. Wallahualam. Adakah Melaka mengambil kuota beras mereka? Sebab kita no aku tak rasa benda tu berlaku macam tu. Sebab aku yakin apa YB kita dah buat. YB contoh Dr. Kemal, dia bertanggungjawab dalam keterjaminan makanan. Dia exco dalam portfolio itu. So dia dah buat kerja dia. Dia bekerja keras, dia paksa kilang dan sebagainya, akhirnya dia berjaya. Kan? Dan itu bagus untuk ni. I don't know about the state yang lain. Tapi masalah kita ialah memang sebenarnya ialah polisi yang dibuat di peringkat Federal lebih tinggi yang mengundang benda-benda macam ni. Sebab iyalah beras SST subsidi harga siling dah tetap. Harga super import, harga kau boleh jual, boleh naik, boleh tak kisah. Memanglah orang akan manipulate benda tu. Akan ada kartel main benda tu. So maksudnya penguatkuasaan KPDCP tak mainkan peranan? Bukan KPDCP je. Apa tu? Unit Kawal Selia Padi Beras. Itu pun sama. Kan? So di mana SPRM boleh masuk? Dia kena masuk semua. Dia kena check Siapkan semua. No, because I don't think dia bukan sekadar kumpulan manipulator yang kecil. I believe this is very big. Aku percaya benda ni sangat besar. Sebab bukan senang nak urus benda ni. Tahu? Minyak kita yang kita dulu pun dah dengar dah, minyak kita kena seruduk, minyak masak saya kena seruduk, dan isu ni tak pernah habis betul-betul habis. So sebenarnya di peringkat federal nak kena ada satu solusi, ataupun kalau sampai satu tahap nak kena buat satu undang-undang baru ke apa ke, pergilah buat. Betulkan benda ni. Dan rakyat kita pula, tu yang aku suka bila korang buat podcast macam ni. Kau berperanan juga untuk educate pendengar supaya faham kenapa kerajaan buat macam ni. Kenapa tiba-tiba mungkin subsidi kita terpaksa potong sikit, naikkan sedikit harga, supaya orang, rakyat kita memang ramai yang dah educated, tapi perlu lagi sentiasa diingatkan tentang keperluan faham tentang bagaimana ekonomi dekat negara kita ni berjalan. Saya setuju. Di bawah video ni juga saya ada sikit yang kita akan bincangkan selepas ni. Masalah dekat Malaysia ni, kebanyakan menteri-menteri ataupun buat dasar ni, ataupun di pihak pembangkang sekalipun, membangkang bukan secara ilmiah atau menerangkan satu isu dengan cara berotak. Tidak. Ini yang terjadi kenapa rakyat begitu marah. Dan bila video keluar, ada yang menyokong, ada yang tidak. Sebab apa? Mereka nampak seolah-olah ini hanya mengejar populariti, tidak menyelesaikan masalah. Yang ini yang kita masalah. Sedangkan macam abang cakap, El cakap, dan saya sendiri pun bersetuju, tonton di rumah pun bersetuju dengan benda ni, iaitu soal dasar ni masalah. Betul. Dan saya rasa bukan benda baru. Benda ni benda lama. Dah lama dah. Dah lama. Tak kisahlah zaman dulu ke zaman sementara dapat kerajaan ke, zaman tukar kerajaan ke sekalipun, still dari segi kemampuan membuat dasar dengan betul tu bermasalah. Itu yang saya rasa benda ni sebenarnya perlukan lagi sekali political will. Betul. Perlu juga kebijaksanaan untuk merangkakan balik benda ni. Dan saya rasa benda ni hanya boleh dibuat dengan satu kerjasama yang betul. Dan yang sebenarnya kalangan awam juga mainkan peranan. Sebab agensi-agensi ni sebenarnya mainkan peranan, sama ada mereka betul-betul buat kerja ataupun tidur. Tidur. Mungkin buat kerja. Sebab banyak GST dulu pun macam. Betul. Banyak faktor yang menyumbang. Ya, mungkin ada banyak faktor yang menyumbang, dan aku harap sangatlah kenapa kita cuba
kenapa kita bersama dengan kerajaan yang ada sekarang ni, supaya kita boleh dapat satu kepimpinan yang boleh, kerajaan yang boleh betulkan dasar-dasar ni. Kita harap dalam masa 4 tahun 5 tahun ni, 4 tahun lebih lagi kan, untuk kerajaan yang ada ni betulkanlah benda-benda ni. Itulah harapan aku lah. Supaya L boleh masak nasi kat rumah. Masak nasi tak kat rumah. Masak. So, tak apalah bang. Kita pun nak cakap lebih-lebih, benda pun dah terjadi. Ya, Kita pun nak betul. suka troubleshooting dan Betul. firefighting ni semua. So, apa yang kita agree pada hari ni adalah pembuat dasar. Betul. Pembuat dasar ni maksudnya bukan di pihak kerajaan saja. Di pembangkang juga, jangan asyik nak membangkang saja. Betul. Kalau benda baik kau sokong lah. Kalau kau ada idea, kau bagi tahu lah. Betul. Bukan kau bersama tambah lagi, dah lah luka, kau perah lagi 5 kat luka tu. Dan pembangkang ni dia betul-betul dia opportunis. Dia tak pernah bangkitkan isu yang terkehadapan. Dia tak pernah jadi orang yang akan berlaku nanti satu isu yang ni. Kerajaan kena siap sedia. Dia tak pernah jadi pendesak untuk satu isu yang mungkin bakal berlaku. Apa yang dia buat ialah dia tunggu satu isu berlaku, dia tukar jadi kayu api yang neraka untuk dibakar. Saya tertarik bila kita bercerita pasal dasar daripada pembuat dasar baik pembangkang atau kerajaan. Baru-baru ni Amerika, dia agak suka untuk meluluskan bajet government kalau tak dia kena shutdown. Dan baru-baru ni dikatakan lulus untuk 45 hari saja. Sebab apa? Perang Ukraine tu dia kata tak buat apa kau nak support negara luar sedangkan negara kau pun sedang bermasalah. Itu pembangkang. Bayangkan mereka bersatu hati bercerita pasal negara. Dan sudah tiba masanya baik pihak PHBN ke, baik pihak PM ke, dah sudah kena fikir soal rakyat. Betul. Bukan soal politik. Dan saya rasa benda ini akan disetujui oleh kawan-kawan di rumah juga. betul. Dan saya rasa tanpa kita pun tak nak lewat panjang ni semua cerita pasal sebenarnya kebijaksanaan pembuat dasar pun. Betul. Bila dia bijak buat dasar, dia kena juga bijak macam mana nak kuat kuasa. So kita harap pembuat dasar baik pembangkang atau kerajaan duduk buat kerja, jangan allow tu makan gaji buta, jangan nak bertekak lepas tu kena halau. Dan tak habis-habis sedangkan semua rakyat dekat bawah ni terbeban dengan isu-isu seperti Betul. ini. Menderitanya rakyat. Ya, Diorang kat atas dah betul dah kaya raya. betul. Kan? Okay lah El, saya rasa kita pun tak nak cerita pasal beras ni, dah boring dah. Dah boring Bukanlah dah. tak bermaksud kita tak setuju, kita melekehkan isu beras ni, tidak. Tetapi saya rasa ni bukan rocket science yang untuk difikirkan, Betul. untuk kita sampai ke sampai ke bulan nak kena fikirkan. Saya rasa jawapan semua orang dah tahu. Betul. Rakyat Malaysia semua bijak pandai. Betul. Termasuklah ahli-ahli politik yang memegang amanah dan tanggungjawab sebagai Betul. pembuat dasar ni. So kita leave it to diorang untuk berfikir. Dan kalau anda menonton pembuat dasar, anda rasa anda berfikirlah. Anda tengoklah soalan-soalan kami ni, fikir dengan betul-betul. Betul. Bayangkan kalau rumah tuan-tuan pula tak ada beras, kita orang rampas beras tuan-tuan. Betul. Tuan-tuan fikirlah. Tapi diorang tak makan beras tempatan, Bil. Oh, okey. Diorang mungkin makan beras Lobster, burger, tu lah. Hari-hari lah makan Steak, burger. wagyu, Oh. mungkin lah. Okey lah kita pun tak nak buat orang sakit hati lagi, kita kodak lagi. Dia sebut makanan mahal ni aku diam je. So kita jumpa ke segmen seterusnya. Okay, Godak. Kita kembali lagi di dalam Kuat Godak di studio Kota Melaka. Untuk segmen kali ini, kita akan bercerita pasal, tadi kita bercerita pasal beras. Sebab apa? Dia troubleshooting, firefighting, isu semasa. Dan kali ini sebenarnya ramai tak sedar abang, yang kita akan menghadapi isu seperti ini, isu seperti beras ni, yang akan menyebabkan rakyat akan menjerit. Betul. Mungkin tak menjerit pun melaung. Orang Melaka kata melaung, meraung. Melalak. Melalak. Dan isu itu adalah subsidi bersasar. Baru-baru ni, kalau kita tengok di parlimen, Menteri Ekonomi, pakar formula, orang panggil, membuat satu pembentangan di parlimen mengatakan pada tahun hadapan, dia tak sebutlah Januari ke. Okay, Januari sampai Disember tu bila-bila pada tahun 2024, kerajaan akan melaksanakan subsidi bersasar. Maksud subsidi bersasar ni ialah tak semua akan menikmati subsidi yang diperoleh seperti sekarang. Dan katanya subsidi bersasar ini akan mengikut income per capita. Saya ambil contoh. Gaji 10,000 di Melaka dengan di KL berbeza. Sebab apa? 10,000 di KL dengan Melaka, kos hari hidup di sana lebih tinggi daripada Melaka. Ini bermaksud kalau 10,000 itu termasuk dalam T20, kalau per kapita 10,000 itu tidak termasuk dalam T20. Sebab dia akan kira berapa kos yang terpaksa dihadapi dengan kos tol dan sebagainya. Sama juga sebagai contoh lagi satu, kalau 10,000 gaji
Kalau 10,000 tu di Melaka, dua-dua contoh L di Melaka dan saya pun di Melaka, tapi L bujang saya ada 3 orang anak, 2 bini. Contoh. Beras Kau kita godak, beli. kau godak, kau tunggu kau dia luar malam ni. So, saya punya per kapita akan menjadi rendah. Maksudnya saya mungkin akan jadi M40 ataupun B40. L akan menjadi T30 vintage sebab dia tak ada apa-apa tanggung. Betul. Yang ini akan menyebabkan kos pada satu-satu barang akan meningkat. Contoh-contoh subsidi yang tadi kita berbicara seperti beras. Beras pun bersubsidi. Bayangkan kalau subsidi dikurangkan ataupun semua orang tak ada subsidi, dibayar by cash. Maksudnya semua orang akan dapat rasa harga yang tidak bersubsidi. Pertama. Yang kedua, paling hampir dengan kita selain daripada beras, iaitu minyak. Minyak, saya tak cerita RON 95 lah. RON 97 tidak bersubsidi. Anda boleh tengok di stesen minyak harganya berapa, RM2.70 macam tu. Tapi di diesel, sebagai contoh, diesel komersial, tonton yang menikmati di stesen adalah diesel retail yang dinikmati subsidi. Kalau di komersial, di kilang-kilang ataupun di bukan yang bersubsidi, harga sekarang adalah RM3.80 dengan 90 lebih barrel USD. So RM3.80. Kalau di stesen RM2.15. So subsidi sahaja 1 liter lebih plus minus lebih daripada RM1.20, RM1.30. Lebih, mungkin calculation saya tak tepat, tapi saya cerita lebih RM1.30 dan ke atas. So ini bermaksud government sedang menanggung yang sangat tinggi. Dan tapi bagi saya pula, kita tak boleh pula salahkan government semata-mata. Tak bolehlah buat subsidi besar, kita kena bagi semua pada rakyat. Tapi kita kena ingat, hutang negara kita pula pada kadar 1.1 trilion. Dan apabila kita bercakap hutang 1.1 trilion ni, dia akan bertambah. Sebab apa? Antara penyumbang besar, macam tahun lepas lebih kurang 66 bilion. 66 bilion. Tahun ni 58 bilion. Dijangkakan tahun depan dia nak kurangkan lagi kepada 40 bilion setahun. So ini bermaksud dia nak mengurangkan hutang. Sebab apa? Suka tak suka, duit kita ni adalah berkisarkan pasal kepercayaan trust. Bila kepercayaan tu, salah satu adalah orang nak melabur ataupun government nak dapat income melalui bond ataupun suku. Dan bila terbitkan bond dan suku ni, kebanyakan pelabur di luar sana dia biasanya akan bergantung harap kepada Fitch rating dan sebagainya, rating. Apabila rating itu tak cantik, maksudnya asasi subsidi, hutang bertambah, so rating tu akan jatuh. So apabila jatuh, orang nak beli tu susah. So apabila nak beli bond tu susah, nak dapatkan income tu susah, dia terpaksa mengeluarkan ataupun mengoffer dividen yang tinggi. So maksudnya apa? Terpaksa lagi mengeluarkan duit yang lebih untuk menampung lagi. So itu pun tak sah. Itu sebab saya tengok kewajaran subsidi besar ni. Tetapi apa pandangan kita semua? Suka tak suka buat. Tetapi bagaimana sebenarnya kita boleh mengurangkan impact? Contoh seperti beras ni dan sebagainya. Suka tak suka kita kena buat macam mana? Ada ketika rakyat kena educate, kena kurangkan harga dan harga akan bertambah, suka tak suka. Bekerja contoh daripada 1,000 jadi 1,500. Itu semua kos. So bagaimana sebenarnya yang pada pandangan yang kita semua ni, mungkin kita boleh bertukar-tukar pandangan. Subsidi besar ni macam mana kita nak mengurangkan impact pada golongan-golongan rakyat? Okey. Subsidi sasar ni kalau kita tengok macam senang kita nak buat. Nampak macam logik. Tapi hakikatnya kita ni senang ke kita nak melakukan benda tu? Rakyat ni berterima ke tak? Sebab saya ada baca satu part ni, dia kata kalau berlakunya subsidi bersasar ni, kita contoh saya beli dengan harga murah tapi saya jual balik barang tu dengan harga yang mahal. So maknanya orang kata boleh nampak sebagai take advantage. Pada kita ni pasaran gelap lah kita cakap. So ada baik ada buruk. Betul macam Ashraf cakap tadi. Benda ni bagusnya mengurangkan nanti hutang negara. Tapi in future di sebaliknya tu, rakyat mampu ke dia jujur dengan keadaan tu? Faham tak kat situ? Abang rasa macam mana? Dia ni macam satu perkara yang memang nak kena buat. Tapi kita rasa macam kita tak jumpa lagi jalan ni sebenarnya macam mana nak laksanakan. Sebab semua orang tahu walaupun Rafizi bentangkan pakar formula. Ya, raja formula. Tak kisahlah pergelaran dia. Formula. Tapi dia dah bentangkan satu realiti.
Yang mana subsidi ni sekarang bajet kita 60 bilion, tahun depan akan naik jadi 80 bilion, tahun akan datang terus naik lagi sebab tak mungkin akan turun. Dan kita dah jadi rakyat yang memang dah sentiasa bersubsidi. Wah, Imah besok kalau kita buat subsidi. Adakah abang nak cakap ni salah rakyat? Tak, dia cerita dia. Saya nak cerita dulu keseluruhan dan saya akan cerita apa benda yang akan berlaku. Sebab kita ni sejak merdeka sampai sekarang kita sentiasa di train rakyat Malaysia ni, dilatih dengan subsidi ni. Dah ada dalam kepala hidup kita, ni mesti ada subsidi, gula kena ada subsidi, ni kena ada subsidi. Besok bila kau naik, benda tu dia nak makan, dia rasa mahal, dia akan mula. Dan ada parti politik yang bengap, akan cuba ambil kesempatan benda ni, membakar-bakar untuk tukar kerajaan dan jadilah macam kepek yang lain lagi. Jadi, tempoh yang ada sekarang ni, sepatutnya kerajaan ambil peluang yang ada dalam tempoh yang ada ni, educate betul-betul rakyat. Memang rakyat tahu, majoriti sangat faham tentang keperluan subsidi bersasar. Tapi mereka juga takut. Kamu buat subsidi bersasar, aku tak dapat. Selama-selama ni aku daripada kecil. Babe, membesar dalam subsidi. Aku tak dapat. Sebab ada orang kalangan orang kita, walaupun dia dah hampir T20, dia nak subsidi. Sebab mindset dia kecil sampai besar, dia beli benda tu dengan harga macam tu. Dulu aku beli RM5 penuh troli. Sekarang Dan RM2 barang. nak kena ada satu tempoh dia untuk educate benda ni. Kalau tak dia nanti akan jadi macam saya cakap, masa kita nak laksana GST dengan penjawat awam pun ada yang tukang bakar kan, apa semua. Tak, kena ada ambil satu tempoh untuk. Tapi problem kita masa tak tunggu kita. Problem kita masa tak tunggu kita. Dan jumlah subsidi ni bertambah. Belum lagi cerita yang diorang cerita pasal pencen lah, diorang belum cerita lagi pasal besok lusa pasal banyaklah faktor-faktor lain tentang pegangan dan sebagainya. Subsidi ni terus berjalan. Dan bila subsidi ni kalau kita tak kurangkan, diorang akan gunakan kaedah yang agak mudah. Macam sekarang sedut Petronas. Sampai bila Petronas boleh tahan ni? Kan? Tak ada lagi tak kita aset-aset macam dulu kita boleh jual untuk cover ni semua. Dah mulalah pula orang cakap rindu zaman bosku. Semua kan? Tapi ni realiti dia. Problem kita yang paling besar ialah kita tahu benda ni nak kena laksana. Even rakyat pun ke majoriti kalau kita tanya, dia kata ya memang nak kena buat. Tapi seorang pun sebenarnya belum jumpa betul-betul satu kaedah macam mana nak mulakan. Suka tak suka, kita memang mungkin orang kata nak kena GST. GST pun berapa je sekarang kita boleh. Kalau kita start balik pun akan ada inflasi dulu. Kan? Ada bounce sikit, lepas tu baru nak okey. Tu pun kutipan GST kita berapa je sahaja. Tak boleh cover. Kalau dulu zaman bosku kita dapat berapa setahun? 44 bilion. Kita revisi kata dah pergi sampai 80 bilion. Macam mana? Kan? Itu pun kalau kita buat macam bosku punya zaman ada 6%. Kalau ni sekarang, kalau laksana sekarang boleh ke 6%? Memang tukar lagi kerjaan. Kan? So, it's not easy. Cakap senang. Tapi kita nak cari mekanisme yang macam mana nak start dulu. Adakah nak kena start dengan satu produk dulu daripada banyak-banyak benda? Yang bersubsidi ni. Kalau abang cerita macam mana kita nak mula, Menteri Ekonomi dia kata dia nak mula dengan satu sistem dinamakan padu tak padu pun Januari lah kita akan tengok bagaimana per kapita dan sebagainya. At least dia dah mulakan something. Nak kata dia bakar formula, dia dah menunjukkan ini antara formula yang dia akan buat. Formula dia jadi lah. Dan kita tak perlu tunggu bulan 1 untuk tengok benda tu betul-betul berlaku atau tidak. Dia boleh tunggu 13 bulan ni, bajet nak bentang. Mesti dekat masa bajet tu akan cerita benda ni. Kita tunggu, kita tengok. Dan kita harap sangat kerajaan yang ada pada hari ni bolehlah bagi sesuatu untuk rakyat. Yakin pada masa akan datang walaupun subsidi bersasar dilaksanakan, orang masih boleh berasa selesa dengan perubahan yang dilakukan. Sebab kita ada mentaliti yang sangat susah yang kita nak kena train. Macam kita cakap tadi, majoriti pada kita ialah membesar dalam dunia subsidi. Tapi bang, ada orang cakap orang Melayu ni mengada-ngada kalau bekerja ataupun duduk di luar negara boleh pula hidup tanpa subsidi. Tapi kalau contoh di UK, barang keperluan dia dari segi makanan murah. 1 pound pun dah boleh dapat. Kita jangan convert. Kita jangan convert. Kalau kita bekerja di sana dan menetap di sana, income di sana, so ibarat macam RM1 dah dapat something. Susu dia murah dan sebagainya, kecuali tempat penginapan dan sebagainya lah. Dia macam di bandar KL. Macam mana dia orang boleh buat sedangkan kita impact pada rakyat dia orang boleh okey berbanding kita? Sebab dia tak berubah-ubah dasar. Problem kita ialah kita dah mula dah pada zaman bosku tu.
kita mula dengan JST itu dah betul lah sebenarnya. Dan ada banyak lagi transformasi. Kalau kita ingat ada banyak lagi plan apa GTP Blue Ocean tu ke? Blue Ocean Strategy, dan ada banyak lagi yang zaman Bahasa Malaysia nak buat dulu, dan plan yang dibuat tu adalah akan memberi efek sampai sekarang, dan akan banyak lagi program-program lain yang dirancang. Sebab kita ada R&K dan sebagainya, dan memang dah dirancang dah benda tu. Tapi benda ni asyik berubah bila bermula je BN tewas 2018. Dasar berubah, kerja yang tengah buat dibatalkan, ada cancel, ada yang on balik, bila on balik dah tak serupa dengan asal, dan efek dia sampai hari ni. Dan kalau hari ni di kerajaan yang hari ni ada, lambat nak betulkan, efek dia akan jadi lagi panjang dan kita akan jadi lagi susah. Memang nak kena support. That's why pentingnya rakyat yang kena faham kenapa tak payahlah nak layan malak-malak kat luar yang nak tukar kerajaan ni. Stay dengan kerajaan yang ada ni, betulkan. Sebab nampak ada inisiatif dari kerajaan yang sekarang ini untuk cuba repair dan buat teruskan transformasi yang ada. Adakah dasar subsidi besar ni bakal mengubah kerajaan pada masa akan datang? Potensi tu sangat tinggi. Potensi tu sangat tinggi. Apabila? Sebab benda yang tak popular kena pula ada Perikatan Nasional yang akan gunakan ni sebagai sebagai modal dia orang. Kemungkinan tu sangat tinggi. Tapi kalau tak buat sekarang, bila nak buat? Sebab hutang bertambah, subsidi meningkat, isu yang tengah hangat kat dalam ni, cerita pasal pencen pun tengah bertambah, tengah berkembang. Jumlah pejabat awam nak naik lagi, nak bertambah lagi. Gaji minimum nak naik lagi. Macam mana kita nak seimbangkan semua benda ni kalau tak ada satu tindakan yang konkret nak dibuat dilaksanakan sekarang. Itu nak kena, rakyat nak kena faham secara basic lah. Itu basic yang sangat. Sebab saya cakap tadi bang, berbalik kepada asalnya ialah tiada satu pun pembuat dasar yang mampu untuk menerangkan dan menyelesaikan dengan cara yang ilmiah yang buat rakyat faham. Itu satu. Yang kedua, saya tengok tak ada political will. Di parlimen semua cakap okey. Tapi di belakang tikam. Kalau kau tanya aku sangat yakin kebanyakan pemimpin PBN ada political will untuk buat benda ni. Ambil contoh dekat Melaka. Kita nampak banyak orang percaya kalau kita nak buat free zone dekat Bandar Hilir tak susah nak berjaya. Kita ada satu percubaan pertama, percubaan kedua kita berjaya buat walaupun hari Sabtu. Dah jalan. Tapi adakah itu political will ataupun sebenarnya orang tak setuju tapi dia ikut, masih ikut? Atas kemahuan seseorang. Itu political will lah. Kalau tak kerana political will, benda itu tak berlaku. That is political will. Sebab kalau dia tak buat, bangunan UNESCO kita dalam keadaan yang berbahaya. Semua kegaran daripada trafik yang ada tu sebenarnya berbahaya untuk kita punya bangunan-bangunan bawah warisan dunia tu. Sama juga dengan no right turn dekat Lembuh Spa. Kalau tak ada political will, tak boleh buat benda tu. Akan ada lagi beberapa dasar, aku percaya dengan kepimpinan yang ada sekarang, akan ada beberapa dasar yang perlukan political will untuk buat kat Melaka ni. So maksudnya abang sayang Datuk Seri Rauf? Aku setuju dengan dasar dia. Orang cakap macam ni orang kata I tak berapa close dengan Datuk Seri Rauf. Okay. Pengakuan berani mati? Yes, I memang tak. Aku bukan orang yang di rumah dia ke apa ni. No. Bukan yang mengampu abang? Tak ada lah kata berat. Aku mengampu kuat juga. Tapi aku bukan orang yang apa yang pada pandangan aku je lah, dasar yang Datuk Seri Rauf yang Mak Berhormat Ketua Menteri buat adalah sangat baik untuk Melaka masa akan datang. Dan ada perkara-perkara yang dia dah rancang ni, aku lihat dia akan memberi kesan yang sangat baik. Antara yang pernah dia komen yang membuatkan aku rasa macam this is very good comment. Dia kata dasar yang dibuat oleh kepimpinan yang dahulu bawa masuk Infineon, membuatkan dia dah ada 3 generasi orang bekerja dekat dalam Infineon, tax instrument, kan, Koreco dan sebagainya. Itu dasar orang dulu yang akhirnya sampai hari ni orang dapat nikmat. Dan dia pun ada mengancang untuk membuat perkara yang sama untuk anak cucu kita. Bukan untuk dia, untuk kita ni semua yang muda-muda ni. Peluang pekerjaan tu lebih besar. Supaya akan datang anak cucu kita pun duduk kat Melaka ada kerja, ada makan dan sebagainya. Itu pun dah cukup pada aku is very good vision untuk orang Melaka. Dan dia dah mulakan bergerak dan akhirnya hari ni dah orang dah komen, orang dah cakap kita ni sekarang yang mana kerja-kerja kat pejabat apa kerajaan apa semua ni, kata kita dah mula bercambat daripada zaman Tun jadi Ketua Menteri dulu.
Dah mula bekerja sampai malam, dah mula hari Ahad pun dah mula mesyuarat balik sebab betul-betul nak menjayakan dasar dekat Melaka ni. Tapi kalau betul kita balik kepada isu subsidi bersasar ni. So adakah kita perlukan kepimpinan seperti ini? Yes, political will. Orang yang ada political will, orang berani membuat satu keputusan. Yes, dan kita sangat perlukan yang macam ni dekat pusat. Dan aku yakin kebanyakan kepimpinan daripada Barisan Nasional ada political will yang macam ni. Maksudnya berani mati. Yes. Ingat senang ke nak laksana GST dulu? Betul. Mudah ke kita nak kenalkan GST dulu? Sampai Mak Maslan kita tengoklah haruk pikuk hidup dia. Tapi yang kadang Mak Maslan ni buat silap. Memanglah ada buat silap. Bukan kita kata dia tak ada buat silap, tapi Selenga bang. macam aku cakap tadi lah, macam aku cakap tadi, ada apa? Ada orang nak kena ada keberanian dan sebagainya. This is pemimpin PN memang ada keberanian tu. Cuma kadang-kadang bijak tak bijak itu satu cerita yang lain. Tapi keberanian, political will, pemimpin PN majoritinya dah buktikan pun. Itu aku punya komen. So subsidi bersasar bukan perkara mudah. Aku harap sangat kerajaan yang ada pada hari ini dengan bantuan kerajaan BN boleh cari solusi yang baik untuk rakyat. Okey, untuk subsidi bersasar ni saya rungkaikan dan ringkaskan. Pertama ada dua benda. Yang pertama pihak pembuat dasar sekali lagi perlu ada kesanggupan untuk membuat satu keputusan yang tidak popular yang akhirnya menguntungkan negara. Dan apabila akhirnya menguntungkan negara, ia betul-betul diterjemahkan dan akhirnya diberi balik kepada rakyat Malaysia. Jangan pula masuk poket sendiri. Betul. Dah jimat berbilion-bilion buat projek sana sini, sakau sana sini. Saya rasa orang Malaysia pun tak setuju. Kau berani mati statement malam ni. Kau berani mati. So sebab itu antara faktor kenapa rakyat marah. Yang saya lihat. Betul. Yang kedua, rakyat juga kena berlaku adil. Sudah tiba masanya kita kena suka tak suka lah. Kita jangan cerita salah orang A, salah orang B. Kita hidup di zaman yang sedang menghadapi masalah hutang negara yang tinggi. Betul. Dan suka tak suka kita kena memastikan hutang ini semakin berkurang untuk generasi yang seterusnya. Kita tak boleh biarkan, biarlah anak-anak aku fikir. Biarlah ni. Tak boleh macam tu. So ini tidak tiba masanya kita juga sebagai rakyat biasa untuk fikirkan benda ni. Dan yang paling penting yang kita sekarang, generasi kita dan pemimpin ni bersedialah. Dah tak ada roket science lagi sekali saya kata. Tak ada lagi satu benda yang kita boleh buat secara mudah, melainkan kita kena menghadapi cabaran ini dan bersedialah dari sekarang. Kalau tuan-tuan kat rumah tu, El dan Abang Hazam sekarang ni, jangan kata pula kita tak belanja, kita tak cerita. Betul. So macam isu beras betul. Kita leka. Yes. Kepimpinan kita leka, kepimpinan orang di sebelah pemangkang pun leka, yang akhirnya kita semua terjerumus. Yang sekarang ni kita belum leka. Kita nak ke arah benda tu. Kita beritahu. Dan saya rasa telah tiba masanya juga pihak kerajaan, pihak agensi juga membuat satu create awareness. Betul. Soal subsidi yang telah banyak hutang negara yang ni. Jangan takut. Masalahnya benda ni dah memang Tuhan pun dah bagi. Yang dulu kata bukan-bukan pun dah jadi kerajaan. Yang sekarang kerajaan pun dah jadi pembangkang. So akhirnya cerminan ni semua. So akhirnya kita kena ada satu kesanggupan. Suka tak suka generasi kita adalah generasi yang kena berkorban. Untuk Malaysia ke arah yang lebih baik, untuk kita mewarisi negara ini kepada generasi seterusnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya belum ada cucu tapi insyaAllah ada cucu. Saya pun mendoakan kesihatan Abang dan El juga baik untuk melihat cucu-cucu membesar nanti. Sudah tentu kita tak nak melihat cucu-cucu kita. Sekarang kita tengok orang Indonesia bekerja maid dan sebagainya. Takkan kita nak tengok pula kita punya generasi terpaksa pergi ke Indonesia bekerja maid pula ke Indonesia. Betul. Yang itu pun kita kena. Dan saya rasa akhir kata, saya rasa kita pun nak tutup kita punya kuat podcast ini. Jangan lupa kita minta tolong tuan-tuan yang berada di rumah untuk subscribe di YouTube channel kita iaitu Kuat Godak Podcast. Bagi kawan-kawan lain, like lagi banyak. InsyaAllah kita akan memberikan satu lagi jemputan lagi best yang kita godak Apa aku lagi. tak best ke? Best. Okey. Cuma mungkin pada ketika itu kita pun tak tahu kadang-kadang YB ni perangai macam-macam bang. Betul. Kadang-kadang YB ni buat video, buat apa semua dan orang pun rasa pelik dan mungkin keputusan-keputusan kepimpinan yang rasanya tidak popular. Yang kita mungkin penjelasan kalau kita buat video TikTok ni biasanya 2-3 minit je. Explain tak boleh. So kita kena invite dan cakap. Cuma saya nak beritahu awal, jika anda viral yang YB ni,
Jangan ada virus seorang-seorang macam tu. Saya nak beritahu, datang ke kuat Godak sebab hanya kuat intellectual, kuat mentality, kuat rohani yang berani berhadapan dengan studio ni. Dan itu sebab selepas anda kuat tu semua, sebab kami akan guna. Jangan berani dekat kamera stick. Gak ada Godak lo, kita tengok melalak tak melalak. Okey, kita tutup. Alright, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.